Anthony Loke perjelas dakwaan hadiri makan malam geng kongsi gelap. Kantin sekolah kekal beroperasi, Fadlina tidak mahu pelajar makan dalam stor. Naib Presiden Amanah tegaskan parti itu tolak kerjasama dengan MN kerana enggan jatuhkan kerajaan perpaduan. AMK nasihat pimpinan PKR wajar hati-hati terima ahli baharu. Pembangkang pertikai penguasaan bahasa Melayu Tiong King Sing. Fuzia Saleh beritahu majoriti responden mahu payung rahmah dikekalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NetStep News edisi pagi 14 Mac 2024 bersamaan 3 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memberi penjelasan berhubung dakwaan beliau menghadiri Majlis Makan Malam Geng Kongsi Gelap selain turut mengaitkan Presiden MCA Wee Ka Siong. Katanya ia adalah persatuan yang berdaftar dengan sewajarnya di bawah pendaftar pertubuhan ROS dan ia merupakan perkara biasa bagi wakil rakyat menghadiri untuk mengumpul dana Persatuan Cina. Setiausaha Agung DAP itu juga berkongsi nama pertubuhan itu sebagai Kelab Sosial Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Loke kemudiannya merujuk catatan di Facebook pada 10 Mac oleh Wee semasa menghadiri acara Kelab Sukan dan Rekreasi Saudagar Malaysia yang memaparkan logo yang sama. Menurut Wee, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing juga hadir pada majlis itu. Loke mengulas catatan Telegram edisi siasat yang mendakwa dirinya dan beberapa wakil rakyat DAP lain menghadiri makan malam Geng 04 pada 3 Mac. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberitahu kantin sekolah dibenarkan untuk kekal dibuka sepanjang Ramadan bagi membolehkan pelajar bukan Islam menikmati makanan mereka dengan selesa. Beliau tidak mahu pelajar bukan Islam makan di dalam stor dan tempat yang tidak sepatutnya. Fadlina berkata demikian ketika menggulung kasih titah diraja bagi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di Dewan Rakyat. Dalam penggulungannya, Fadlina turut menafikan dakwaan bahawa sekolah vernacular menggunakan silibus yang berlainan daripada yang telah ditetapkan KPM. Beliau berkata penting bagi semua pihak memahami sekolah vernacular ditubuhkan bagi mempertahankan bahasa ibunda masyarakat Cina dan India, namun ia tidak dibenarkan mengguna pakai silibus pelajaran yang berlainan. Fadlina juga berkata KPM sedang merangka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM baharu bagi menetapkan hala tuju dasar pendidikan negara bagi 10 tahun akan datang. Naib Presiden Amanah menegaskan parti itu tidak akan menyertai Muafakat Nasional MN kerana enggan menjatuhkan kerajaan seperti dilakukan komponen itu terhadap Pakatan Harapan PH merujuk kepada langkah syaratan pada 2020. Mahfuz Omar berkata, kerjasama itu juga tidak perlu kerana PAS antara pelopor MN telah menolak muafakat perpaduan bagi membentuk pentadbiran Putrajaya selepas PRU 15. Bekas ahli Parlimen Pokok Sena itu juga membidas usaha PAS yang tidak berubah dan hanya semata-mata ingin merampas kuasa kerajaan mahupun porak-perandakan negara. Beliau mengulas kenyataan Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dalam podcast Keluar Sekejap semalam yang terbuka menghidupkan semula MN menerusi kerjasama politik antara parti berasaskan Melayu termasuk serpihannya Amanah. Ketua Pemuda Amanah Muhammad Hasbi Muda turut senada dengan Mahfuz dengan menganggap MN tidak relevan pada masa ini memandangkan telah ada model kerajaan perpaduan dalam menjaga kepentingan orang Melayu Islam. Katanya, tiada keperluan untuk Amanah menyertai MN
kerana kerajaan perpaduan terbukti lebih stabil dan kukuh berbanding MN yang rapuh dan mudah terburai. Sementara itu, Timbalan Presiden Mujahid Yusof Rawal pula berpendapat setakat ini tiada sebab untuk mereka merungkaikan perjanjian PH Amanah yang dimeterai sekian lama. Pimpinan Parti Keadilan Rakyat PKR wajar lebih berhati-hati menerima keanggotaan baharu bagi mengelakkan peristiwa pengkhianatan terhadap parti itu pada tahun 2020 berulang kembali. Pengarah Komunikasi Angkatan Muda Keadilan AMK Haziq Azfar Ishak berkata, PKR sebagai salah satu parti utama menerajui kerajaan perpaduan perlu mengekalkan kestabilan parti agar dapat melaksanakan agenda reformasi tanpa terpalit dengan permasalahan dalaman yang berupaya mengalihkan fokus sebenar. Segala kemungkinan yang boleh mengganggu gugat kestabilan dalaman parti, khususnya menerima keanggotaan baharu hasil penghijrahan beramai-ramai dari parti lain, harus diambil kira dan dipertimbangkan sedalam-dalamnya. Selain itu, PKR juga perlu terus beriltizam menunjukkan teladan yang baik untuk parti politik lain serta ikhlas dalam perjuangan di medan siasah. Sebelum ini, bekas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman, menjangka lebih ramai pemimpin dan pengasas parti di semua peringkat akan menyertai PKR. Tambah Haziq Azfar, PKR wajar tidak membenarkan sebarang ruang dibuka untuk membenarkan perkara itu berlaku sekali lagi. Ahli Parlimen Pembangkang bangkit mempertikai tahap penguasaan bahasa Melayu Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Sing ketika sesi penggulungan di Dewan Rakyat. Perkara itu mula dibangkitkan Datuk Mas Ermiati Samsudin, PN Masjid Tanah yang mendakwa penerangan diberikan Ahli Parlimen Bintulu itu tidak jelas dan sukar difahami wakil rakyat di Blok Pembangkang. Susulan itu, King Sing enggan meneruskan jawapan yang disediakan, sebaliknya akan memberi jawapan bertulis. Selain Mas Ermiati, Datuk Rasul Wahid, PN Hulu Terengganu, turut bangkit mencelah dengan mengatakan beliau juga tidak faham dengan apa yang diperkatakan King Sing. Selain itu, Datuk Awang Hashim PN Pendang juga bangun dengan Peraturan Mesyuarat 38/3 kerana mendakwa tidak faham dengan jawapan menteri. Sementara itu, Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Ramli Muhammad Nur berkata, beliau memahami penjelasan King Sing. Sebanyak 81% daripada 1,600 responden berpuas hati dengan pelaksanaan program Payung Rahmah yang meliputi inisiatif Bakul Rahmah, Jualan Rahmah dan Pakej Rahmah di Dewan Rakyat diberitahu. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh berkata, menerusi dapatan yang diperoleh daripada kajian impak program Payung Rahmah pada akhir tahun lepas, 87% responden bersetuju inisiatif Rahmah dikekalkan. Selain itu, katanya 73% responden pula bersetuju inisiatif Payung Rahmah dapat mengurangkan kos sara hidup mereka. KPDN terus komited untuk meneruskan dan memperluas program Payung Rahmah pada tahun 2024 sebagai satu daripada strategi menangani kos sara hidup rakyat. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Cha Ki Chin, PH Rasah berhubung status terkini konsep Rahmah dan sama ada akan diterus diperluas ke bidang baharu. Bermula 1 Mac lepas, Fuziah berkata, program Payung Rahmah telah dijenamakan semula kepada program Payung Rahmah Madani melibatkan 3 inisiatif baharu, antaranya memperkenalkan Ihsan Rahmah oleh pihak swasta dan industri. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.